Okey, baiklah. Kita tengok episod yang ke-6. Okey, episod yang ke-6 kita kena buka minda kita, ingat kembali apa yang kita belajar dalam tajuk 6 dan kita akan sambung sedikit daripada cebisan dari chapter 6 tu, tajuk 6. Kita akan ajar sambungannya pada tajuk 7. So yang itu kita namakan dia sebagai kita namakan dia sebagai normal distribution as approximation to binomial distribution. Okey, semasa kita belajar tajuk binomial, bacaan dalam buku statistik kita, nilai N yang paling besar adalah 50. Jadi apa yang berlaku apabila semasa soalan ini berasal daripada binomial tetapi nilai N dia lebih besar daripada 50. Contohnya 100, 150. Okay? Dia besar daripada 50. Apa yang perlu kita buat? Satu lagi, kalau nilai kebarangkalian kita 0.1 sehingga 0.9 iaitu dan hasil darab di antara kebarangkalian kita dengan bilangan percubaan lebih besar sama dengan 5. So ada tiga kategori ini. Okay, so untuk kes N lebih besar, okay, N, if N is large such that, so kita akan buat approximation dan kita kena faham kalau kita bermula tajuk 6 kat sini, okay, topik 6, okay, topik 6 itu sebenarnya di bawah tajuk di bawah taburan diskrit. Manakala kita nak hijrahkan dia kepada topik 7, di mana 7 pula adalah di bawah kategori continuous. Okay, nombor yang bulat-bulat nak tukar jadi decimal, jadi sudah tentunya kita mesti melalui proses CC, iaitu kita kena buat correction for continuity, iaitu ada proses tambah dan tolak 0.5. So, sebagai ulang kaji, kalau kita buat X bertabur secara binomial, parameter yang kita akan guna ialah nilai N dan juga nilai kebarangkalian untuk berjaya. Tetapi kalau pelajar menggunakan normal, X tertabur secara normal, nilai yang dalam kurungan itu merupakan nilai parameter. Cuma kalau tadi N, kat sini akan jadi min. Dan kalau di sana tadi kebarangkalian berjaya, kat sini akan menjadi nilai varian. Di situ pun ada perbezaan dah kita tengok. Jadi kita fokus dahulu yang warna pink CC. Apa maksud CC? Kena tambah dan tolak 0.5. Okey, CC merujuk kepada continuity correction. Kerana apabila dia berasal daripada binomial, sebagai contohnya nilainya adalah A, kita akan tukar menjadi normal, iaitu nilainya akan jadi A tolak dengan 0.5 dan A tambah 0.5. Manakala kalau soalan itu kata lebih besar sama dengan A, so kita akan nampak tanda lebih besar itu kaya dan proses yang kita buat adalah proses tolak 0.5. So kita panggil kaya lah, lebih besar. Kata kuncinya kita buat kat sini kaya. Kalau miskin, tandanya nanti akan jadi less than, kita akan menerima. Macam orang kaya kena derma, orang miskin akan menerima 0.5. Okey, so kat sini kita tengok kecil yang ini miskin, sebab itu ada proses menambah 0.5. Begitulah seterusnya, kalau kita baca dekat sini, kita akan baca nilai itu sebagai X lebih besar. So lebih besar nanti dia jadi kaya. Sebab itu proses di sini kita kena tolak 0.5.
Bila baca yang ini, awak akan baca X kurang dari B. So, bila kurang dia miskin. Sebab itulah nilai di sini kita tambah 0.5. Itu adalah analogi untuk kita ingat sahaja. Apabila pelajar buat latihan banyak-banyak nanti, sebenarnya dia akan automatik teringat. Okey, sebagai contoh kat sini sama dengan 6. Sebelum sama dengan 6 ni sudah tentu mesti ada 5.5. Selepas nombor 6, mestilah ada 6.5. Okey, yang ini kategori kaya. Jadi bila kita derma 0.5, sebab itu jadi 6.5. Yang di sini miskin. Jadi dia kena menerima, jadilah 8.5. Begitulah seterusnya. Okey. Begitulah seterusnya continuity versi Kelantan, KMKT. Kita akan menggunakan petua kaya, menderma, miskin, menerima. Okey, sebab itu kita namakan quick notes kat sini. Okey, kita pergi kepada contoh 9. Okey, contoh 9. Kita ada sebenarnya taburan asalnya adalah binomial, tetapi nilai N dia terlalu besar sangat-sangat. Jadi Medik akan gunakan proses normal approximation. Okay, normal approximation. Jadi kalau dia berasal daripada binomial, kita kena buat banyak step. Yang pertama, soalan kita lebih besar sama dengan 30 dalam tajuk 6. Tanda sama dengan ini sangat penting. Dan kita dapati sekarang dia adalah kategori kaya. So nanti dia akan derma sebanyak 0.5 nanti. Okey, so Meda sekarang daripada binomial nak tukar jadi normal. Meda perlu mencari nilai min. Semasa kita belajar tajuk 6, min adalah N darab dengan P. Meda dapat 120 dan kita isi di depan sini. Manakala varian adalah N darab P darab Q. So, Meda dapat 48. Kita isi lokasi untuk varian. Okey, itu step pertama. Kita tukar parameter. Step pertama, tukar parameter daripada N dengan probability, tukar menjadi min dan juga varian. Okey, barulah kita pergi semula kepada tentang CC. Didapati tadi dia kaya, jadi kita kena derma sebanyak 0.5. Maka tinggallah 129.5. Okey? Kenapa tinggal macam tu? Kerana kita dah derma 0.5. Kemudian perhatikan di sini masih lagi huruf X. So, Mama Z tukar dia menjadi Z. Yang ini jalan kerja yang sama dah. Jadi 129.5 Mama Z kena tolak dengan nilai min yang baru kita dapat tadi di sini. Dan Mama Z kena bahagi dengan standard deviation. Okay, nilai di sini sigma kuasa 2 sama dengan 48. Itu adalah nilai varian. Sigma sama dengan punca 48. Jadi dari situ kalau kita tekan kalkulator, pecahan 129.5 tolak dengan 120 bahagi dengan punca 48. So jawapan kita ialah 1.37. Walaupun dia panjang, tapi Mama Z kena ambil 2 decimal places sahaja kerana kita nak baca jadual normal ada 2. Nilai Z dia cuma ada 2 decimal places, 2 decimal places. Jadi Mama Z buka buku statistik cari 1.37, 1.3 kat sini, 39, 38, 37. Dari situ dapatlah jawapan kita sebagai 0.0853. Itu cara nak buat. Okay, proses yang Mama Z buat. Kat situ ada step yang pertama, Mama Z kena cari min adalah NP. Kemudian Mama Z kena cari step yang kedua, varian sama dengan NPQ. Itu step pertama. Step yang ketiga, Mama Z kena buat CC sama ada kita kaya, kita derma 0.5
ataupun kita miskin, kita terima 0.5. Itu step yang ketiga. Step yang keempat, Mama Z kena tukar daripada X menjadi Z. Yang kelima, Mama Z kena lukis kulit siput kalau perlu. Step yang keenam, barulah Mama Z rujuk jadual, sama ada jadual 3 ataupun jadual 4. Step ada banyak. Jadi kalau boleh janganlah tertinggal step, nanti kita lupa cara nak buat. Okey, 9A sudah, 9B pula. Okey, dia cerita tentang kurang dari 142. Jadi untuk KMKT supaya benda ni selaras, semasa dekat sini ni kan dia masih lagi tajuk binomial. Okay, tajuk binomial dia pentingkan juga tanda sama dengan. Jadi nombor yang kurang dari 142 adalah nombor 141 dan Mama Z tegaskan di sini bahawa nilai kecil ini merujuk kepada dia miskin dan dia akan terima 0.5 nanti. Okey, step pertama dan kedua kita dah buat. Kita memang dah kira step pertama, kita dah cari mean, kita memang dah cari variant. Mama Z terus buat CC dekat situ. Okey, step ketiga Mama Z nak buat CC. So daripada 141 kita tambah 0.5. Jadi kat situ Mama Z dah dapat yang ini dahulu. Okey, step yang ketiga. Step yang keempat, daripada huruf X, Mama Z tukar menjadi huruf Z. Kena tolak dengan mean, bahagi dengan standard deviation. Cuma kita tengok jawapan kita adakah dia tepat. So, Mama Z cuma tukar nilai di atas sahaja. So, nilai di atas sahaja iaitu 141.5 sama dengan, so nilai sebenarnya ialah 3.103 bla bla bla. Okay, so Mama Z cuma ambil 3.10. 3.10. So pada saat ni kalau kita tengok skema pensyarah ni, dia memang ringkas sebab pensyarah sudah faham cara nak selesaikan. Tapi untuk pelajar yang baru lagi belajar, pelajar kena lukislah sikit. Tunjuk di mana sebenarnya ada. Sekejap. Di sini kosong. Dan kita kena tahu di mana kedudukan 3.10 di sini. 3.10. Dan sebenarnya kawasan yang kita nak cari itu adalah kawasan yang kurang dari garisan pink. Jadi yang kita nak cari sebenarnya yang warna purple. Tapi dia dah melanggar tiang kosong. Tu maksudnya ada something yang berlaku lah di situ. Jadi kita ada sekarang warna, kita buat color. Warna ungu campur dengan warna biru, jumlahnya adalah 1. Dan soalan minta kita cari yang warna ungu sama dengan 1 tolak yang biru. Okey, 1 tolak yang biru. U yang ungu sama dengan 1 tolak yang biru ialah Z lebih besar dari 3.10. Beda pun bacalah buku stat. Mana buku stat? 7. Berapa tadi? 3.10. 3.10. Mana nak cari tadi? 3. Kat sini. 3.10. So jawapannya 0.0097. 1 tolak 0.0097. Dan kena ingat jangan bundarkan sebab ini adalah jawapan daripada buku jadual normal. So 0.99903. Okey, so kita stop dekat sini, tak payah bundar pun tak apa. Okey, kalau pelajar terlajak kita nak buat macam mana kan? Tapi kalau boleh kita jangan bundarkan. Okey, soalan nombor 9 C.
Okey, kemudian kita tengok kat sini ada tanda sama dengan, tidak ada sama dengan kat situ. Okey, sama dengan yang depan tu elok, jadi kita kena tukarlah. Kurang dari 148, nombor itu adalah 147. Okey, kemudian kita tahu yang ini kaya sebab kita baca X lebih besar. Okey, kita baca X lebih besar, so yang ini kaya, tolak 0.5, kan? Sebab itu jadi nilai tu. Jadi tolak 0.5, yang ini kena tambah 0.5. Okey. Kemudian selepas kita dah tambah tolak tu, kita akan dapat jawapan seperti yang berwarna kuning, 135.5. Sebab 136 tolak 0.5 dapatlah 135.5. 147 tambah dengan 0.5 dapat 147.5. Kemudian masih dalam sebutan X kat sini, kita kena tukar dia menjadi Z. Okey, kita kena tukar menjadi Z. Okey, Madam kira. So, nilai kat sini sama. Madam akan tukar nilai di atas sajalah. Okey, nilai di atas saja sebagai 135. Sama dengan. So, Mama Z dapat 2.2. Dia panjang. 2 point. Kita bundar 2.24. So, Mama Z dapat yang ini setelah diberikan. Dan satu lagi, Mama Z nak nilai yang atas tu. Okay, nilai di atas tu, Mama Z nak ganti dengan 147. So, awak akan dapat nilainya sebenarnya ialah 3.97 selepas Mama Z bundarkan. Okey, untuk memahami step yang berwarna pink, nak memahami step yang berwarna pink, Mama Z sendiri sebenarnya kena lukis untuk dapatkan gambaran lokasi belorek. Yang penting tengah-tengah ni kosong. Mama Z sedang mencari nilai. Okey, sekejap dia macam, dia terpadam sekejap. Okey, so nilai di sini kosong. Kemudian Mama Z sedang mencari nilai 2.24 dan ada satu lagi 3.97. Jadi kawasan di sini yang kita ada ni kawasan di sini. Okey, so yang ini yang Mama Z ajar dalam kuliah tu. Kita sebenarnya mencari warna pink sampai ke sana kan. Okey. Jadi kita akan dapat kebarangkalian Z lebih besar dari 2.24 dan Mama Z akan tolak kawasan yang ... tolak kebarangkalian Z besar dari 3.97. Dan Mama Z akan membaca buku statistik kita muka surat 21 dapat 0.0126, 2.24. Kita tengok 2.24. 2.24. Ni 0.0126. Satu lagi 3.97. Okey, 3.997. 999897. Kosong ada sah 2, 3, 4. Kosong ada 4 butir. Okey, kosong ada 4 biji di situ. Lato-lato. Okey, so 0.0126 tolak 0.000004. So, awak akan dapat jawapannya 0.01256. Okey? Meda harap jangan bundar. Kecuali dinyatakan dalam soalan itu. Bukan dalam kulit depan, dalam soalan itu. Okey? Sebab bukan Mama Z reka nilai tu. Mama Z rujuk pada buku statistik. Okey, buku ni adalah rujukan kita untuk membaca nilai kebarangkalian. Okey, itu saja untuk episod yang ke-6, example 9. Example 10 dan 10, 11 kita akan bincang dalam video yang seterusnya.